benda tu turun guys. Dia nampak tapak kaki. Cap. Guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudara Rauf. Dia ni budak universiti dan menginap di rumah sewa. Memandangkan mereka sudah senior, so terpaksa menyewa di luar college. Jadi dijadikan cerita, di rumah sewa tu, di siling satu rumah sewa tu dia ada satu lubang. Dan lubang tu besar. Satu biji bola sepak boleh masuk lah. Dan dia tanya kawan-kawannya, kenapa siling tu berlubang? Ya, tapi kawan-kawannya cakap, tak tahulah, memang kita datang tadi memang melubang. Mungkin bocor ke apakah, lepas kena hujan ke apakah. Dia cakap begitulah. Jadi satu hari tengah-tengah dia baring, dia pun tak rapat sangat dengan kawan-kawannya. Kadang-kadang kawannya bawa lepak pun dia tak mau keluar, dia di rumah saja. Jadi dia akan cerita kawan-kawannya tengah keluar, tengah lepak apa semua. Jadi dia sendiri di rumah tu. Dan dia tertidur dan terjaga sekitar 10 malam gitu. Dan dia perhati lubang yang misteri dalam bilik tu. Dan bila dia perhati lubang tu, dia ternampak ada kepala orang macam tengah memandang, tapi dia memandang lantai saja. Jadi dia heran, siapa ni? Dan bila dia tengok muka orang tu, dia macam rambut panjang dan berjanggut. Dan kalau ikut cerita, dia cakap sama muka orang tu macam yang Yesus yang agama Kristian tu lah. Dia cakap macam begitulah lebih kurang mukanya. Jadi dia heran, kepala siapa ni? Jadi dia macam cuba macam goyang badang lah, konon dia terbang. Dan bila benda tu sedar, si Raub ni bangun, benda tu akan macam masuk kepalanya balik dan lari. Dan dia heran. Dan setiap hari dia akan nampak benda tu di situ. Dan dia pura-pura sedar, benda tu akan hilang. Jadi lama-lama dia lali sudah benda tu. Dia sudah tidak takut dan dia tidak heran. Dijadikan cerita, satu hari kawannya lambat pulang ke rumah. So dia tinggal sendirian dalam bilik. Tengah-tengah dia tidur, tiba-tiba dia dengar seperti ada macam bunyi tikus di atas siling rumahnya. Macam begitu kan. Jadi dalam hati dia, dah kan benda tu mau turun, dia cakap kan. Dan bila dia perhati lubang misteri tu, guys, betul benda tu keluar kepalanya macam mau turun daripada dinding tu. Dan dia tengok badan benda tu macam bercalar-calar. Terkejut dia. Terus dia bersembunyi di bawah katil. Dan dia tengok benda tu turun, guys. Dia nampak tapak kaki tengah melangkah dan baring di atas katil. Dan berbunyilah spring kalau macam baring gitu kan. Guys, menggeletar dia sampai terkencing dia di dalam seluar, kerana dia nampak benda tu betul-betul naik di atas katilnya. Dan dia tidak tahu sama ada benda tu sedar dia ada di situ ataupun tidak. Sampailah keesokan paginya, bila dia sedar, kawan-kawannya sudah balik. Dan dia sedar berupa-rupanya dia terbaring di bawah katil. Kawannya pun tidak sedar. So dia bangun, dia lap semula kencingnya, dan dia ceritakan dengan rakan-rakannya. Rakan-rakannya tidak percaya, bagaimana ada benda begitu, dia cakap. Jadi next day, tiba-tiba kawan sebelah bilik dia berteriak, hantu. Jadi keluarlah kawannya tu. Orang cakap, kenapa? Kemudian kawannya cerita yang dia nampak ada satu makhluk berjanggut dalam bilik dia, rambut panjang. Dan si Rauf pun begitu. Kan sudah aku cakap, benda tu memang ada dalam rumah kita. Jadi semua ketakutan setelah mendengar cerita si Rauf dan rakan yang diganggunya tu. Dan bila mereka cek bilik mereka, benda tu macam tidak ada, tapi meninggalkan bau yang sangat menyeramkan. Jadi si Raub dan rakan-rakannya memanggil ustaz untuk baca-baca atau tengok-tengoklah rumah tu. Dan ustaz tu cerita kemungkinan tuan rumah sebelumnya ataupun penyewa sebelumnya meninggal dalam rumah ni. Sebab itulah macam roh dia, benda tu tidak mengganggu kamu dalam rumah ni. So apalagi mereka pun macam baca Yasin dan buat solat hajat. Dan ketika mereka buat solat hajat, benda tu macam berlari-lari di atas sini. Dan bila orang habis solat hajat saja, benda tu hilang. Dan ustaz tu kata kemungkinan besar 190% mungkin benda tu sudah keluar dari rumah ni. Apa yang penting, kamu kena selalu baca doa, baca Al-Quran, pastikan benda tu tidak datang semula, guys.
Baik guys, kisah seram seterusnya dikongsikan oleh saudari Wani. Sekali lagi, kisah ini berkaitan dengan seorang nurse yang bertugas di hospital di Sarawak. Di Sarawak, jadi Sarawak ini besar. Saya pun tidak tahu hospital mana. Cuma dia, si Wani ini bertugas di ward kanak-kanak. Dan ward kanak-kanak yang dia bertugas ni, ward kanak-kanak yang kira budak-budak yang kira yang kritikal lah, yang ada yang macam teruk sudah. Jadi dia perlu pemantauan yang lebih teliti. Dijadikan cerita pada malam tu semasa dia memerhati periksa pesakit, buat laporan pesakit, dia duduk terlelap. Dan bila dia terbangun, dia terhidu satu macam bau hancing yang macam bau bangkai lah, yang bau tu. Dia cakap, apa benda bau dalam bilik ni kan? Bilik yang dapat dia berehat tu macam bilik pantry lah, untuk bilik berehat nurse, doktor kan. Dia heran, kenapa bau ni? Jadi dia cuba hidup lampu dan cek. Takut-takut ada bangkai kah, apakah kan, macam darah kah kan dalam tong sampah. Tak ada juga. Tiba-tiba ada satu orang pesakit baru masuk, pesakit kanak-kanak yang dalam keadaan macam lemah lah, bersama ibunya. Kemudian dia pun daftarkanlah kanak-kanak tersebut, dan ibunya pun jaga budak-budak tu. Jadi dia sekali lagi rehat di bilik tu, dan sekali lagi dia tertidur. Dan tiba-tiba dia macam terdengar bunyi sesuatu yang sangat menyeramkan. Dia macam bunyi burung, macam bunyi ayam gitu kan. Jadi dia terbangun dan dia bunyi apa tu? Dia cuba cari. Guys, bila dia cuba cari, dia nampak ada satu benda hodo, rambut panjang, tengah menyelongkar tong sampah berdekatan dengan ibu yang baru datang bawa anak itulah. Dia macam tengah selokar sampah. Jadi dia heran, siapa benda pula yang menyelongkar sampah ni? Dan guys, bila dia perhati betul-betul, guys, dia hanya benda tu kepala terbang, tidak ada kaki, ya, tidak ada tangan, yang ada hanya paru-paru dan isi perut. Dan bila dia tengok betul-betul, itulah yang dinamakan sebagai penanggal. Terkejut dia, kenapa aku boleh nampak? Dia cakap kan, yang orang lain semua nak nampak, dia saja yang nampak. Kemudian dia tengok lagi, mendengar, astagfirullahaladzim, apa benda ni? Dan benda tu tiba-tiba menoleh dengan dia. Dia pun terkejut lah. Dia terkejut dan terduduk ni. Allah Akbar, dia begitu berteriak. Semua orang terkejut. Dia cakap, Wani, kenapa kau ni Wani? Dan bila tengok, benda tu sudah tidak ada. Jadi kawan-kawan cakap, kenapa kau ni Wani? Apa yang terkejut ni? Tak ada apa-apa. Si Wani nak mau berceritakan kepada rakan-rakannya. Dan bila dia tengok solat subuh sudah masuk, dia pergilah ke surau. Surau ni macam di luar daripada wardnya lah. Jadi selepas dia habis solat subuh, dia masih terfikir benda tu. Dan tiba-tiba dia nampak ada satu ganggang telefon yang jenis public tu lah, terangkat sendiri, tapi tiada siapa yang angkat. Benda tu hanya tergantung begitu. Dan dia heran, kenapa ganggang telefon tu tergantung begitu kan? Kemudian dia tegur, "Oi!" Dia cakap begitu. Tiba-tiba muncul satu makhluk yang sama dia nampak yang di dalam ward kanak-kanak tu. Dan sekali lagi benda tu menoleh dengan dia dan meruju mengejar ke tempat dia. Apalagi dia berlarian dah si Wani ini. Dan bila dia toleh belakang, benda tu masih mengikut dia. Kemudian dia masuk cepat-cepat ke masuk ward kanak-kanak tu dan beritahu kawannya, ada orang kejar aku. Kawannya tengok, mana ada siapa yang kejar kau? Kemudian barulah si Wani cerita dengan kawannya apa yang berlaku. Dan kawannya cerita, memang dia cakap, kau ni baru jumpa, benda tu sudah memang ada lama. Dan benda tu biasanya dia suka darah haid, darah nifas untuk dia makan. Dan bila dia selidiki, rupanya kakak tu yang jaga anaknya tu rupa-rupanya tengah datang bulan. Jadi dia buang dia punya hondes tu dalam tong sampah begitu saja tanpa membalut. Sebab itulah benda tu datang dan menjilat darah haid kakak tu. Jadi guys, baru dia tahu bahawa apa yang dia nampak tu bukan tak manusia, tapi penanggal. Baiklah guys, kisah seram kali ini dikongsikan oleh saudari Zulaika. Dia ni bekerja sebagai nurse, dan dia bertugas di ward bersalin.
Untuk pengetahuan kamu, berdasarkan pengalaman saya lah, wad bersalin ni dia ada satu dipanggil wad ABC, di mana ibu-ibu yang hendak bersalin dia akan diletakkan dalam wad tu lah, ya. Dan kalau durang macam ada masalah, barulah dipindahkan di wad yang lain. Contohnya macam ada masalah bayi songsang ke, jantung lemah, bayi lemah ke, jadi baru dipindahkan ke wad lain. So wad ABC ni boleh dikatakan wad macam untuk ibu-ibu yang hampir hendak bersalin. Dijadikan cerita si Zulaika ni bertugas di wad bersalin ni lah. Jadi dalam banyak-banyak pesakit, ada satu pesakit, kata si Zulaika ni, jenis yang peramah. Okey, peramah. Dia suka datang ke meja nurse, akan bawa berbual-bual lah nurse ni. Nurse, kau ni nurse, gini-gini. Nurse, kau tahu ke nurse? Yang suka bawa bercerita lah. Jadi si Zulaika ni pun macam agak risau jugalah dengan kakak tu, sebab kakak tu syarat mengandung tapi berjalan-jalan. Dia nasihat, kak jangan terlampau berjalan kak, nanti kandungan tu ada masalah. Alah, kakak boring lah baring di katil tu sejak. Jadi, dan kakak tu suka makan limau. Limau Cina tu kan. Jadi kadang-kadang dia makan, dia ajak jugalah si Zulaika. Zulaika nak limau tak? Si Zulaika tidak suka limau, dia cakap taklah kak. Jadi begitulah hari-hari kakak tu akan bawa, bukan hari-hari lah, macam mau dikatakan hari itulah memang dia sibuk, suka orang berbual. Jadi ada 2 kali on call si Zulaika ni. Kakak tu mesti ada dan bawa dia berbual, dan sering bawa dia makan limau. Dijadikan cerita, tiba-tiba kakak tu macam mau terberanak sudah. Ya. Jadi si Zulaika pun cek, tengok, bukaan sudah 2 cm. Jadi tunggu 4 hingga 8 barulah dibawa ke bilik untuk bersalin lah. Jadi oleh kerana shift masa si Zulaika habis, jadi dia kena pulang lah, kena bertukar dengan rakannya. Jadi dia tidak tahu perkembangan kakak tu lagi lah. Jadi next shift dia bertugas semula. Dan bila dia bertugas, dia nampak kakak tu sudah tidak ada, dan dia beranggapan kakak tu sudah macam keluar dari wad lah dan sudah beranak. Dia tengok dah ada pula. Jadi keadaan wad tu pun sunyi lah, sebab biasanya kakak tu datang melawatkan. Jadi sampailah tengah malam, ya. Tengah malam, tengah-tengah si Zulaika ni macam baca novel untuk menghilangkan mengantuk lah kan. Tiba-tiba ada kakak tu datang. Dia cakap, dia pun terkejut. Kak, dia cakap kan, bukan kakak sudah keluar ke dari wad ni? Tapi kakak tu tidak bercakap, dia hanya senyum saja. Lepas tu, bila kakak ada di sini? Tengok perut kakak pun sudah kempis. Baby mana? Sihat kah? Kakak tu tak bercakap, hanya senyum. Kemudian kakak tu bawa limau. Dia cakap, nak limau? Jadi seperti biasa si Zulaika nak mau lah. Tidak nak kak bilangnya. Lepas tu tidak lama kemudian kakak tu tanya lagi, nak limau? Si Zulaika sekali lagi lah cakap, tak nak kak. Saya kan bukan makan limau kak. Dan kali ketiga lagi kakak tu tanya, nak limau? Jadi oleh kerana macam malas sudah, si Zulaika ambil lah. Ya kak, marilah kak, bagi. Si Zulaika ambil dan letak dalam beg dia lah. Kemudian kakak tu senyum-senyum lagi. Kemudian kawan si Zulaika heran. Dia cakap, Zulaika, kau ni kenapa senyum-senyum sendiri ni? Kemudian kakak tu senyum dari jauh dan keluar dari wad sambil melambai. Jadi Zulaika, kau ni kenapa ni Zulaika? Dia cakap, si Zulaika kan, dia cakap, dengar, kau nak nampak kan dengan siapa aku berbual tadi? Dengan siapa kau berbual? Mana ada siapa-siapa? Kan tadi aku berbual dengan yang kakak selubuk kita sembang tu, yang selalu makan limau tu. Kawan si Zulaika yang terus matanya bulat dan muka pucat. Dan di situ juga bayi yang diletak, ada satu macam, kalau bayi sudah lahir ada letak macam ditilamnya lah, serentak menangis. Jadi orang pergi pujuk lah. Dan kawan si Zulaika ni masih macam pucat, ya, dengan apa yang si Zulaika cerita. Jadi selepas mereka tenangkan bayi tu, kawan si Zulaika cerita, kau tidak tahu ke cerita? Dia cakap, cerita apa? Yang kakak yang rajin bawa kita bercakap tu lah. Kenapa dia? Kemarin habis kau pulang, kakak tu bersalin, tapi dia cakap tembuni masih sangkut dalam rahim dia dan menyebabkan kakak tu meninggal dunia. Terkejut si Zulaika. Jadi dengar, aku bercakap dengan siapa tadi? Mana ada kawan si Zulaika? Mana ada kau bercakap dengan siapa-siapa? Itu aku heran. Tu aku tepuk bahu kau tu.
Betul dia cakap. Kakak tu bawa aku berbual dan bagi aku limau. Limau mana ada? Betul lah, limau tu aku letak dalam beg, dia cakap. Jadi si Zulaikha pergi cek baliklah beg tu. Guys, bila dia buka beg tu dan cuba ambil, bukan limau dalam beg dia, tapi batu. Si Zulaikha dan kawannya pun yang menggeletar bila tahu batu di dalam begnya. Jadi dengan siapa si Zulaikha tu bercerita, dan mereka ketakutan dengan kisah tersebut. Dan kisah tersebut menjadi misteri. Apa sebenarnya berlaku dengan kakak tersebut? Kenapa kakak tu hadir dan berjumpa dengan si Zulaikha? Adakah dia ingin memberitahu sesuatu? Semuanya menjadi misteri.